Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita buat setengah jam. Kita rekod. In case ada pelajar nak tengok kemudian, boleh tengok kemudian lah ya. So, untuk nombor 12 dahulu sebab dia singkat saja nombor 12 ni. Okey, 12A. Tentukan sama ada persamaan berikut ialah sistem persamaan linear. Dia guna perkataan sini persamaan linear dalam okey. So dalam 3 pun boleh ubah atau bukan. Okey, kalau kita nak tahu dia tu sama ada linear atau tidak, so kita perhatikan soalan ni, sepatutnya dia mesti ada unsur X, unsur Y dan unsur Z, tapi dia tak ada Z kat sini. Okey, dia tak ada. Kemudian kalau kat sini dia bergabung Z dengan X. Kalau yang ini ada X, ada Y, ada Z, yang ketiga ni betul. Okay? Yang ketiga ni betul. Yang pertama ni bukan, yang ini pun bukan. Jadi kalau kita dapat bentuk macam ni, dia sebenarnya adalah bukan sistem persamaan linear. Jadi soalan ni kita tak boleh nak selesaikan. Dia cuma tanya sama ada ya atau bukan. Jawapannya ialah bukan. Satu markah saja. Kemudian kita tengok soalan B pula. Okey, soalan B. Macam mana Madam nak tunjukkan awak untuk kita selesaikan. Ini first time Madam buat soalan yang tidak ada jawapan. Okey, selesaikan sistem persamaan linear. Okey, yang tadi dia tanya ya ke tidak. Okey, so yang ini dia tanya dia suruh selesaikan. So kita ulang kaji lagi sekali. Dia mesti ada unsur X, unsur Y, untuk unsur Z, lepas tu pemalar. Kalau yang ini tak ada X, maksudnya dia adalah kosong X. Tambah 1Y tolak 3Z sama dengan 1. Dan yang ini ada semua sekali lah. Itu dia sistem persamaan linear. Okey, kalau kita nak tahu kita boleh selesai ataupun tidak, kita boleh guna kalkulator canggih kita tu. Okay, kita boleh guna. Awak tekan menu. Lepas tu awak pilih huruf A. Okay, pilih huruf A ni. So, biasanya Madam guna polinomial. Untuk kita buat persamaan serentak, bahasa Inggerisnya ialah simultaneous equation. So, nombor 1. Dan bilangan unknowns ada 3. X, Y dan Z. So, kali ni kita guna 3. Dia bagi dah persamaan. Ruang kosong tu dia dah bagi untuk kita. So kita isi yang pertama tu 1. Lepas tu tekan sama dengan. Lepas tu 1 sama dengan. 1 sama dengan. Nilai di hujung tu 2. Kemudian X tak ada maksudnya kosong. Y 1. Z negatif 3. 1 di situ. Kemudian kita masukkan 2. 1. 5. Dan kosong. Okey, kita tekan sama dengan. Dia bagi jawapan dalam kalkulator no solution. Okay, dalam jawapan kalkulator memang dia bagi no solution. Kita tak silap masuk data, bukan. Soalan ni memang dia nak uji tentang soalan yang tiada penyelesaian. So kita dah test dalam kalkulator tadi, kita dah test. Memang tak ada jawapan, dia set aja no solution untuk kita tadi. Dia set aja. Sebab itu kalkulator ni dia dah canggih. Okey, so sekarang ni Madam nak tunjuk kenapa. Sebab dia ada 4 markah di situ. Okey, so sekarang Madam ada X tambah dengan Y tambah dengan Z sama dengan 2. Dalam WhatsApp group, Madam tunjuk satu cara tu lah. Yang ni Madam nak tunjuk cara, mungkin boleh guna cara yang kedua. Iaitu kalau kat sini Madam tengok, kita ada, Madam ambil yang pertama ni yang ada semua. Okey, Madam sebenarnya berhasrat untuk membunuh nilai X tu. Okey, dan nilai di sini 2, tetapi nilai di sini 1.
Jadi kita ambil persamaan yang pertama ni, kita darab dulu dengan 2. Darab dulu dengan 2. Jadi awak akan dapat 2x tambah dengan 2y tambah dengan 2z sama dengan 4. Semua sebutan ni Madam darab dengan 2. Kemudian Madam barulah ambil persamaan yang kedua ni, Madam isi kat bawah dia. Okey. 2x tambah dengan y tambah dengan 5z sama dengan 0. Okay. So kita dah ada 2 persamaan. Dan kita punya aim kita ialah nak matikan nilai x. Jadi kita tengok kita dapat apa sekarang ni. Apabila 2x, Madam tolak dengan 2x, matilah x. Okay, tidak ada lagi sebutan x. Kemudian Madam ambil 2y, tolak y, tinggal lagi seekor y. Kemudian kita pergi kepada yang seterusnya. 2z tolak 5z. Kita akan dapat negatif 3z bersamaan dengan 4. Katakan ini persamaan yang ketiga. Ini sekadar nama saja. Kemudian yang tengah ni tadi Madam tak guna lagi. Okey. Di situ, kalaulah di situ, Madam letak di bawah ni y tolak dengan 3z sama dengan 1. Katakan Madam declare ini persamaan yang keempat. Okey. Dan kita dapati bila Madam tolak, okey, antara mereka ni Madam tolak. Contoh Okey. Madam tolak y, kosong. Negatif 3z, tolak 3z jadi kosong. Jadi sebelah kiri ni sekarang kosong. Tetapi sebelah kanan 4 tolak 1, 3. Okey. Benda tu sebenarnya benda yang menyalahi undang-undang matematik. Macam mana kita boleh declare nombor kosong sama dengan 3. Kita tak boleh declare yang itu. Okey. So, tak apa, nanti Madam tengok balik jalan kerja yang Madam post tadi. Oleh kerana dia dah bagi kenyataan yang palsu di sini, itulah petanda bahawa soalan ini sebenarnya tiada penyelesaian. Okay, sebab biasanya kita dapat X sama dengan 3. Ini betul jawapan. Tetapi yang kali ini dia bagi X sama dengan kosong sama dengan 3, itu adalah penyataan yang palsu. Jadi kita tak boleh teruskan soalan yang ini dan jawapannya adalah no solution. Okey. So kita try sekali lagi untuk tekan calculator. Sebab yang ini tadi Madam dah buat ulang kaji sebenarnya sebelumnya ini. Okey, Madam masuk sekali lagi nilai dia. 1 sama dengan 1 sama dengan 1 sama dengan, dan nilai di hujung tu adalah 2. Bila kita tekan sama dengan, dia pergi kepada yang bawah. Untuk yang bawah, nilai X tak ada. Bila nilai X tak ada, masukkan nombor kosong. Lepas tu tekan sama dengan. Nilai Y-nya adalah 1 sama dengan. Nilai Z-nya ialah negatif 3 sama dengan. Dan nilai hujung tu adalah 1. Persamaan yang ketiga, yang last. 2, kemudian 1, kemudian 5, dan di hujung sana kosong. Okay, bila kita tekan kalkulator, sama dengan, yang nombor kosong sekarang ni, dia sebenarnya membaca kawasan hitam. Okay, dia membaca kawasan hitam. Kalau gerakkan cursor ke sana, kawasan hitam tu nombor 5, so dia baca nombor 5. Okey, so sekarang ni Madam nak tekan sama dengan untuk tahu jawapan. So kita akan dapati jawapannya adalah no solution. Boleh? Okey.
Kalau pelajar katakan pelajar tak nak buat jalan kerja macam Madam tolak begini, pelajar ada cara satu lagi iaitu pelajar boleh ambil yang ini, pelajar boleh buat Y sama dengan 3Z tambah 4. Boleh? Kemudian pelajar ambil yang ini pula, pelajar buat Y sama dengan 3Z tambah dengan 1. Oleh kerana nilai Y di sini sama, okay, Y dengan Y ini sama, Madam boleh simpulkan bahawa 3Z tambah 4 sama dengan 3Z tambah 1. Okey. Kemudian Madam boleh potong 3Z di sebelah sini dan 3Z sebelah sini. Jadi dari situ Madam dapat sebelah kiri ni 4 tapi sebelah kanan tu 1. Kita dah belajar daripada kita kindergarten lagi, nombor 4 takkan sama dengan nombor 1. Jadi kita buat tanda tidak sama. Jadi ini juga adalah pernyataan yang palsu. Jadi jawapannya adalah no solution. So pelajar bebas nak buktikan yang mana kosong tak sama dengan 3 ke? Sepatutnya yang ini tak sama. Tapi bila kita kira kita buat sama. Itu menunjukkan no solution. Okey, boleh soalan nombor 12. Jadi soalan nombor 12 ni kita tak puas hatilah buat sebab dia macam sikit benar buatnya tapi tidak ada jawapan. Okay, kalau dia suruh explain, okay, untuk explanation. Okay, sekejap saya ambil dalam download sekejap. Jawapan yang biasa kita guna tu lah. Okay, sekejap saya tunjuk ke awak kalau awak nak buat jawapan bertulis untuk conclusion. Okay, nombor 12. Saya ambil nombor hujung dulu sebab dia pendek sementara saya tunggu pelajar kan. Maksudnya yang A tadi dah dapat jawapan 1, markah 1. Cuma soalan yang B dia menggunakan kaedah substitution, so dia ambil masa yang lama. Madam guna kaedah penghapusan, so dia pendek saja. Dia tulis macam tu. Sistem persamaan linear ini tiada penyelesaian kerana 3 tidak bersamaan dengan 0. Ataupun 4 tak sama dengan 3. Ikutlah mana-mana yang awak nak buat. Kalau awak buat tadi dengan Madam tadi, 4 dengan 1. 4 tak sama dengan 1. Maksudnya sama saja. Kerana kalau 1 ni pergi belah sana, dia akan jadi 4 tolak 1 dan belah kanan tinggal lagi nombor 0. Akhirnya dapat juga 3 tidak bersamaan dengan 0. Okay, kita pimai-pimai tentu je. Jadi kalau kita dapat ungkapan yang palsu, straight to the point, jawapannya memang no solution. Ataupun daripada penggunaan kalkulator tadi, memang jelas dia dah bagi tahu jawapannya adalah tiada. Itu soalan nombor 12. Makanya mudah-mudah je nak dapat 5 markah. Okey, saya buka dulu kepada soalan nombor 12 kalau ada. Okey, silakan kalau ada soalan. Saya pakai gadget yang kedua untuk tengok soalan awak ni. Okey, sebenarnya yang no solution ni, inilah jalan kerjanya apabila kita dapat ungkapan yang palsu. Iaitu adalah petanda dia adalah no solution. Boleh So, Madam teruskan. Soalan yang kita boleh cari makan iaitu soalan nombor 9. Sebelum mengundi besok kan. Kelas saya memang run macam biasa. Malam saya tak ada apa, saya run macam biasa. Sekurang-kurangnya kita dah usaha sebelum trial. Trial saya tak tahu negeri lain bila. Tapi kalau Kelantan dia lepas mengundi lah trialnya. Kan, biasanya soalan trial memang dia buat susah sedikit lah. Sebab dia nak suruh pelajar study
untuk exam sebenar. Exam sebenar biasanya kalau saya punyalah kan, dia macam light saja. Trial memang kita bagi kau-kau. Okey. So saya pergi kepada nombor 9. Kita pernah bincang banyak kali, malahan kita dah pernah buat graf untuk graf linear, tajuk linear ni. Okey, dia bagi yang pertama, Y sama dengan KX kuasa 3. Dia masih bagi dalam keadaan kubik. Sedangkan paksi Y kita yang baru adalah log Y asas 2. Tetapi dekat sini masih lagi Y. Jadi saya kena tukar dia. Biar dia keluar perkataan log tu. Okey, so sekarang saya nak tukar. Dia akan jadi log both side. Log Y sama dengan log KX kuasa 3 dan asasnya ialah asas 2. Itu step yang pertama. Okay, kita kena mengadakan benda yang tiada mengikut soalan. Soalan kata log, kita pun buat log. Okey, kemudian menurut hukum log, kalaulah di dalam ini hubungannya sekarang adalah darab, okey, madam boleh pecahkan dia untuk hubungan tambah. Okey, so dia akan jadi log Y asas 2 sama dengan log K asas 2 tambah log X kuasa 3 asas 2. Okey. Boleh tanya soalan bila-bila masa, tak ada masalah. Kemudian didapati ada benda yang bertenggek di sini. Okey, ada benda yang bertenggek. Kita jatuhkan dia, jadi kita dapat log Y asas 2 sama dengan, madam pindahkan 3 ke depan, log X asas 2 dan K madam letak di belakang. Log K asas 2. Madam buat pindah ni, madam pindah ni ke belakang ya. Kenapa pindah? Okay, kenapa pindah? Sebab kita nak buat dia sebagai, yang depan ni sebagai paksi Y. 3 ini sebagai M. Log X asas 2 itu adalah X dan yang warna biru itu sebenarnya adalah C. Okey. Silakan kalau ada soalan. Sebab Madam nak teruskan dah ni. Okey, ada soalan tak di sini? Boleh. Okey, so sekarang soalan suruh Madam cari nilai untuk K dan juga H. So Madam tengok Madam boleh cari yang warna biru dahulu. Yang warna biru itu sebenarnya adalah pintasan Y. Dan Madam ada nilai pintasan Y kat situ. Jadi kesimpulannya, log K asas 2 ni bersamaan dengan pintasan iaitu negatif 1. Kita ambil nilai K, kita tengok di sini ada indeks yang kecil. Bila dia pergi ke kanan, dia akan menjadi nombor yang sangat besar dan dia akan angkat negatif 1. Okey, kalau kita tekan kalkulator, in case kita tak faham maksudnya, kita boleh tekan kalkulator. Saya reset sekejap. Boleh tekan 2 kuasa negatif 1. Kalau kita tak tahu, tak apa, kalkulator ada sama dengan. Dia akan bagi jawapan nilai K sama dengan 1/2. Untuk yang dah tahu, dia boleh jimat masa lah. Untuk yang baru tahu, guna je kalkulator. Okey, so Madam dah dapat nilai K sama dengan setengah. Dengan menggunakan konsep warna biru itu sebenarnya nilai C. Nilai C baru rujuk pada graf merupakan pintasan pada paksi Y. Dia pintas dekat negatif 1. Okey.
Beres nilai, iaitu Meda nak teruskan dengan nilai nilai H pula. Okey. Kalau ada soalan, tulis saja di situ. Okey, Meda padam sekejap nilai yang ini. Koordinat di sini sebenarnya ialah 0, -1. Kat sini, koordinatnya ialah 2H. Madam boleh cari nilai kecerunan. M sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Katakan pelajar nak declare ini nombor 2. Okay, pelajar nak declare ni nombor 2. Nak declare ni nombor 1. Tak ada masalah, mana-mana boleh. Dan nilai M, okay, nilai M dah ada dekat sini. Ni warna pink. Ni nilai M kita. 3. Okey, jadi 3 sama dengan Y2 kita ialah H. Tolak dengan -1 per dengan 2 tolak 0. Okey. H tolak yang pertama tu operasi tolak di atas ni. Dalam kurungan tu memang nilainya -1. Okey, so Meda dapat di sini dapat 6. 3/26, sini awak dapat H tambah dengan 1. Maka dapatlah nilai H kita bersamaan dengan 6 tolak 1. Dapatlah nilainya adalah 5. Okey, Madam buka kepada soalan, tak ada masalah. Kita boleh terang, tak ada masalah. Yang mana rasa kabur boleh tanya. Okey, so nombor 9. Okey, nombor 12 tadi pun soalan kurang-kurangnya nombor 12 tadi kita belajar. Bukan semua soalan ada jawapan. Okey, bukan semua soalan ada jawapan. Ataupun dalam daily life, bukan semua orang yang dilahirkan ada jodoh. Kan? Ada setengah orang tidak ada jodoh di dunia, nanti ada jodoh di syurga. Itu memang lumrah hidup. Itu memang lumrah hidup lah. So matematik ni pun sebenarnya problem solving, dan ada juga problem yang dalam dunia ni memang tak ada solution dia. Itu memang ketentuan dah. Okey, baris nombor 9. Okey, nombor 10 vektor kan. Dia kata alahan sikit dengan nombor 10 tu. Okey, nombor 11 tunggu. Kita bagi clear sedikit, mungkin besok nombor 11. Okey, saya sambung nombor 8 sikit lagi. Cuma nombor 8, nombor 8B tu agak keliru sedikit. Okay, tak apa, nanti kita go through apa yang keliru tu. Kalau kita dapat soalan macam B tu, sebenarnya jawapannya agak mencapah sedikit. Tapi kita buat yang 8A dahulu. 8A okey. Sebuah pula dah. Baca sekejap Rabun. Okey, sebutan ketiga bagi satu janjang aritmetik ialah X. Dan sebutan yang ketujuh ialah Y. Ada X dan ada Y. X tadi adalah sebutan ketiga. Jadi kita tulis dulu maklumat. T3 adalah X. Kemudian T7 adalah Y. Kemudian dia persembahkan di sini bahawa dia adalah janjang aritmetik. So kita declare di sini ini adalah janjang aritmetik. Okey, kemudian dia kata ungkapkan sebutan pertama bagi janjang aritmetik itu dalam sebutan X dengan Y. Dia bagi 3 dengan 7, tapi dia nak nilai sebutan yang pertama. Okey, apakah maksud T3? Yang pertama, kita ada Tn sama dengan A tambah N tolak 1 D. Apabila Meda gantikan nilai N dengan 3,
segala N kita kena ganti dengan 3. Kita kena salin semua kawasan kuning dengan 3. Jadi awak akan dapat T3 sama dengan A tambah 3 tolak 1, 2D dan bersamaan dengan X. Ini adalah persamaan yang pertama. Okey, manakala kalau saya ganti kawasan kuning itu dengan 7, saya akan dapat T7 sama dengan A tambah dengan 6D sama dengan Y. Ya, ini adalah persamaan yang kedua. Okey. So sekarang kalau kita ikutkan hati, kita memang nak matikan nilai A tu. Sebab dia sama, A dengan A tu, dia sama. Kalau kita ikutkan hati, memang kita nak matikan dia. Tapi kita kena ingat, kita nak cari nilai A. Okay, kita nak cari nilai A. Kalau kita matikan A, tak adalah soalan tu. Jadi yang di situ kita kena sabar sedikit. Okay, kita kena sabar sedikit dekat A tu. Jadi kita tak boleh matikan A, kita kena hidupkan A. Nak tak nak kita kena matikan D. Okey, untuk matikan D, persamaan 1 ni, madam kena darab dengan 3 dahulu. Supaya dia akan jadi 3A tambah dengan 6D sama dengan 3Y. Barulah madam boleh mematikan D dan menghidupkan A. Kita kena buat perhitungan yang betul, yang tepat untuk yang itu. Okey, bila nak matikan, 3X. Okey, betul-betul. Ya, ini adalah 3X. Okey, 3X. Sorry, Okey, so sekarang ni kita nak mematikan 6D. So, kat sini kalau kita buat 6D dengan 6D ni kita tolak, matilah dia. Ikut kesenangan pelajar, sama ada yang bawah tolak atas ataupun yang atas tolak bawah. Ikut mana-mana yang mudah, Kalau kita tengok yang sekarang ni, kita nampak yang bawah tolak yang atas. Okey, bila 3A tolak A, tinggal lagi 2A. D dah mati. Dan kita akan tinggal lagi 3X tolak dengan Y. Okey, jadi nilai A kita nanti adalah 3X tolak dengan Y perkan dengan 2. Dia tak ada jawapan. Dia suruh tinggal nilai A tu dalam sebutan X dan juga Y. Pelajar boleh tinggal jawapan begini ataupun kalau pelajar rasa tidak selesa, pelajar tinggal jawapan 3X per 2 tolak Y per 2. Mana-mana boleh. Okey, mana-mana boleh. Okey. Boleh? Soalan 8A. Soalan janjang yang tak ada kesimpulan. Dia memang general sahaja. Okey, kemudian Meda pergi kepada soalan 8B. Meda agak tidak setuju dengan skema jawapannya. Yang pertama, dia bermain dengan tahun yang belum wujud. Itu yang pertama Meda tak setuju dah. Sebab dia bukan setakat mengirakan tentang 2030, malahan sehingga 2040. Okay? Kita tahu dah kalau sistem di Malaysia ni, kalau ekonomi tak stabil, interest tu akan rendah. Dia mana boleh dia fikir untuk long term, tak berapa boleh. Kalau Meda sebagai pensyarah matematik perekonomian, benda ni agak luar kawal sedikit benda ni. Okey, kemudian dalam urus niaga soalan B, dia tidak mention, dia kata dia menyimpan 10,000 ke dalam akaun kumpulan wang simpanan pekerja ni. Ni agak problem juga ni. Sebab setahu madam, duit dalam ni kita simpan melalui gaji kita yang dipotong setiap bulan.
Macam mana pula simpan 10,000 segerebuk tu kan? Dia cerita ni agak tidak berapa logik sedikit lah. Kemudian dia kata dia simpan tahun 2022. Di sini ada pencenggahan maklumat sedikit kerana dia kena mention sama ada dia simpan awal tahun 2022 ataupun akhir. So maklumat penting. Maklumat itu penting kerana interest dibayar setelah cukupnya tempoh setahun ataupun apa-apa yang diperkatakan oleh soalan lah. Tapi soalan ni agak kabur sedikit. Okay, simpanannya adakah bulan Januari, adakah bulan Disember, dia tak mention. Kemudian interest yang ditawarkan adalah 4% setahun dan dividen bertambah menjadi 5% setahun bermula 2030. Okay, bermula 2030. So, adakah duit itu awal tahun ataupun dikira akhir tahun 2029? So, soalan ini banyak tanda tanya. So, Madam rasa you all tak payah buatlah nombor 8B. Itu pendapat Madam. Sebab untuk tajuk ni memang Madam ajar secara khusus untuk pelajar matematik perakaunan. Tajuknya ialah matematik keuangan. So, data-data yang Madam sebut tadi tu berdasarkan apa yang Madam mengajar di matrikulasi. So, kalau data tu tak cukup, nanti kalau pelajar goreng pun, saya takut awak membazir masa semata-mata nak dapat 4 markah. Jadi yang tu rugi. Kecuali kalau awak sanggup untuk senaraikan satu persatu. Satu persatu contoh. Awak anggap awak simpan awal 2022. Jadi simpanan mula-mula awak adalah 10,000. Lepas tu awak akan kira secara manual. 1.04 darab 10,000. 10,400. Kalau awak nak kira manual, saya takut awak tak sanggup lah. Tu baru tahun 2000. Yang ini 2021. 22. 2023. Kira lagi. Darab 1.04. 10816. Kita nak kira ni sampai 2029. Ni baru Madam kira sampai 2024. Siapa yang sanggup kira macam tu, katakan awak dah ada banyak masa lebih, awak soalan lain tak kerti nak jawab, kemudian masa menjawab masih lagi lama, sebab itu masih amat ramai yang tidur. Masa amat ramai tidur sehingga pemeriksa kena kejutkan. Kesnya sebab dia tak tahu nak jawab yang lain and then dia ambil keputusan nak tidur. Madam harap kalau yang ada masalah terlebih masa begitu, awak tolonglah kira manual ni satu persatu. Daripada awak tidur, better awak buat benda macam ni. Okay, benda-benda yang kita keliru ni, kita senaraikan satu persatu, kena rajin lah. Okay, tapi kalau secara peribadi, Madam tak nak buat nombor yang B ni. Okay, sebab nak kira satu-satu ni, ambil masa yang lama. Okay. So, nombor 8, Madam akan buat 8A sahaja. Kemudian nombor 9, beres. Nombor 10, Madam tak tahu nak terang. Okey, automatik lah yang B pun memang tentang vektor, tak berapa boleh. Okey, nombor 11, mungkin kita akan sambung besok hari. Okey, saya akan ambil gambar lah nombor 11. Dengan ada yang soalan tambahan, saya tak ambil lagi gambar. Besok hari saya ambil. Kalau malam dia akan jadi cahaya lampu rumah saya ni, nanti dia jadi ada shadow, ada bayang-bayang. Esok saya ambil. Okey, saya buka kepada soalan yang nak tanya, silakan. Rakaman saya akan tutup supaya pelajar tidak segan nak bertanya. Yang